akan mengeluarkan buku-bukunya sendiri insya-Allah. Kerana alhamdulillah di Singapura pun saya dah ramai murid, antaranya Zaim yang duduk sebelah saya, saudara Sulong yang pengurusi tadi, dan ramai lagi merupakan lulusan-lulusan dari pusat rawatan Darul Ilaj. Dan Darul Ilaj kita tengah percantikkan sistem dia. Jadi para perawat yang telah kita latih besok saya dekat. Bukan yang saya dekat. Jadi orang Darul Ilaj dekat. Kalau dia nak rawat dari mana Darul Ilaj bagi tunjukkan. Tengok betul daripada perguruan perubatan Darul Ilaj. Tujuan tidak lain dan tidak bukan, ya. Sebenarnya saya boleh apa bidang pun. Saya niaga, saya boleh niaga. Suruh jadi tukang kebun, saya biasa jadi tukang kebun. Petik kopi biasa, buat kopi. Saya biasa kerja kebun. Lalu saya jadi cikgu, gajah sastra pun saya boleh, insya-Allah. Cuma dalam banyak kebolehan ni saya pilih perubatan sebagai satu kerja tetap saya, bidang khusus saya. Sebab bidang ini saya lihat kurang dipelopori, kurang dilakukan oleh para asatizah kita. Jadi saya sebagai pengasas dalam bidang ini. Mudah-mudahan lepas ini adalah pengganti-pengganti yang lain, yang mana kita mengharapkan ramai asatizah mencebur dalam bidang ini. Sebenarnya bidang perubatan Islam ni dia baik sekali untuk kaunseling, untuk mereka-mereka yang berkecimpung dalam bidang kaunseling. Dia cukup berfaedah. Boleh saya katakan 50% dia dapat menolong kerja-kerja kaunseling, kerja-kerja kaunselor. Itu dia. Dalam bidang itu akan kita bahaskan pada tajuk mendatang, pada masa mendatang. Jadi sesuai dengan pertemuan kita pada hari ini, saya akan bahaskan nota ringkas yang tak seberapanya ini, yang bertajuk bahaya dan bencana sihir atau black magic, ilmu hitam. Jadi kita lihat di mukadimah. Pertama kita akan bahas pengertian sihir dari segi bahasa. Mungkin kita pernah dengar sihir. Oleh sebab kita banyak dan kerap mendengar sihir sehingga kita terkeliru. Kita keliru yang mana satu sihir, yang mana satu bukan sihir. Dan yang mana satu yang menyerupai sihir. Dan ada sihir yang dibuat orang dengan sengaja, dipelajari dan dilakukan dengan sengaja. Ini sudah tentu kufur. Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Ada sihir yang dilakukan oleh seseorang tetapi tak tahu dia mengamalkan ilmu sihir. Ini bahaya. Oleh sebab itu dengan pendedahan-pendedahan seperti ini maka kita dapat tahu di mana kita sekarang. Adakah kita ni termasuk orang yang terlibat dengan sihir atau bukan? Itu dia. Dengan ini banyaklah faedah yang kita dapat. Sebab saya kerap bertemu tukang ubat yang dah 30 tahun merawat, ada yang dah 40 tahun merawat. Saya pergi ke rumah mereka, saya bertemu dengan mereka untuk silaturahmi. Saya pergi, saya tanya macam mana haji merawat orang, dia terangkan saya rawat dah 2 tahun dengan cara gini-gini. Saya katakan haji itu sihir. Dan mereka rata-rata tidak mahu mengaku apabila saya katakan sihir dan tidak mengiktiraf apa yang saya katakan. Jadi saya katakan insya-Allah saya buktikan yang itu sihir. Jadi saya buktikan dengan kaedah-kaedah tertentu sehingga dia nampak. Apabila dia tak jelas, dia tak clear, saya buktikan dalam bentuk kenyataan yang mana orang yang melakukan ilmu sihir, keluarganya biasanya dia bukang. Ada satu seorang tu rawat orang dekat 20 tahun lebih di sebuah masjid. Dia kata dia rawat orang di masjid 20 tahun lebih. Saya pergi ke rumahnya, saya kata haji merawat gunakan sihir. Dia kata bukan, saya gunakan putri gunung ledang. Dia kata dia gunakan ilmu putri gunung ledang. Baik, saya kata macam mana boleh saya panggil putri gunung ledang tu? Boleh gitu. Kalau saya nak rawat saya panggil dia. Saya kata baiklah haji, sekarang saya nak jumpa putri gunung ledang tu. Dia duduk depan saya, dia gunakan keadaan dia, putri itu datang. Walaupun saya tak nampak, tapi pada wajah dia tu dah nampak dia datang. Dia duduk sekejap, dia tafakur apa, datang masuk ke dia. Saya tengok pada kerut dahi dia, saya dah tahu. Terus saya tanya, siapa gerangan tuan? Dia kata, aku daripada Gunung Ledang. Ini memang betul kata ustaz tadi kan. Nampak saya cerita ni macam benda pelik, macam ngarut Tapi ni bidang saya dah dekat 16 tahun. Saya putri Gunung Ledang. Saya kata, awak ni putri Gunung Ledang ke hantu Gunung Ledang? Dia cakap, kau cakap sikit, aku putri. Kalau putri, saya kata, takkan kau nak layan orang yang bukan putri
putera. Dia kata, puteri duduk engkau di sana, tempat kau tinggi. Orang kau duduk ni sekedar orang tua biasa, tak ada pangkat sebagai putera raja pun. Puteri Diana pun dia nak putera. Kalau dia tak nak putera raja pun dia macam Dodi, punya awak. Nah, orang macam awak nak buat apa? Kau cakap yang benar, sebelum aku bagi kau. Dia kata, memang aku syaitan. Terus dia jawab, anak isteri ni semua dengar, aku sebenarnya syaitan. Tapi kenapa aku puteri? Aku dah tipu dia je. Berapa lama kau damping? Sudah 20 tahun lebih. Saya tanya dia, apa yang kau telah buat pada keluarga dia? Dia kata, anak dia semua gila. Satu-satu masuk hospital. Memang betul. Satu-satu masuk mental hospital. Kena bedah sana, bedah sini. Jadi kalau saya kata, adakah ini tugas kau? Ya, memang tugas kami sesatkan orang. Banyak lagi. Yang dalam persilatan saya panggil, dia kata dia silat datang daripada, kata dia saing dia apa ni, kata daripada tentera Imam Mahdi, kata dia. Saya cakap, kau cakap betul-betul dengan aku? Tak, aku sepak kau. Dia kata, aku jin. Aku mengaku-ngaku je dan sesatkan orang. Jadi ini pengalaman saya bertemu begitu banyak sekali. Jadi saya katakan, Haji, ini adalah sihir. Jadi Haji kena berhentikan kerja-kerja ini. Tapi walaupun Haji berhentikan, sudah terlambat, saya kata. Sebab anak-anak sudah jadi manusia, isteri sudah jadi manusia. Terlambat, tetapi masih boleh tepat. Dari segi untuk melepaskan diri daripada dia mungkin susah, tetapi Allah tetap menerima taubat, masih boleh kembali. Tapi untuk lepas dari cengkaman yang dianggap oleh dia, sudah cukup terlambat. Sebab 20 tahun lebih itu sudah meresap. Baik, kita kali ke sini, sihir adalah satu amalan menghampirkan diri dengan syaitan di samping turut memohon bantuan pertolongan daripadanya. Itu dia nama sihir. Satu amalan, tak kira apa bentuk amalan. Yang mana amalan tadi boleh jadi kita berkomunikasi dengan syaitan atau jin. Syaitan, jin, jembalang, polong dan sebagainya. Ini semua jenis-jenis kategori itu. Ada jin, ada polong, ada jembalang, ada apa lagi, ada hantu raya, hantu galak. Semua itu diberi nama oleh kita sebab sesuai dengan kelas dia. Yang curi duit, kita namakan dia apa? King Kong. Bukan, apa dia? Toyol. Macam betul je. Macam pernah nampak je. Jadi orang boleh kata curi duit toyol. Jadi toyol boleh saya kaji, toyol dua jenis. Satu toyol memang curi wang, satu toyol dia tak curi wang, tapi dia masuk tak orang gila. Dia ni jadi kat orang tu gila. Agak umur dah laju, dah takut dia jadi meracau dari gila. Itu yang dah tua jadi mengamuk, marah-marah, cakap dinding dan sebagainya kan. Itu sejenis yang lain. Okey. Nanti kita akan bahas waktu. Jadi sihir maksudnya menghampirkan. Siapa saja melakukan kerja-kerja amalan boleh hampirkan diri dengan syaitan, itu sihir. Jadi macam mana? Katalah awak dapat satu amalan. Amal-amal tiba-tiba lembaga hitam datang. Dulu tak ada. Sejak amal lembaga hitam datang, lembaga putih datang, orang datang dengan jemput panjang, dengan tongkat, tak kira. Datang tiba-tiba muncul dekat bilik awak dengan amalan tertentu yang awak pelajari, maka itu adalah sihir. Jadi sama ada dia datang, awak tahu atau tak tahu, awak diberitahu bahawa betul akan datang, atau tak diberitahu, asal datang saja dengan amalan, itu adalah sihir. Dengan amalan tentu dia datang. Jadi kita memuja atau menyebut dia. Jadi dia datang kenapa? Syaitan tak mudah nak bagi awak kerja-kerja, bagi apa, cuma awak panggil dia datang, tapi awak upah. Kalau syaitan yang jenis bertanduk, yang jenis ekor panjang tanduk, itu dajal. Itu kalau upah posen-posen tak main. Nanti lemak ke lorong tak main. Kalau jenis itu upah dia mesti berat, iaitu kita kena koyak-koyak Al-Quran, tulis Quran dengan darah haid, buat zina dan sebagainya, itu dia datang. Kita digegarkan dengan satu, baru ini dalam berita harian, digegarkan dengan satu kumpulan bersaban dan janggut, bagi bawa lelaki perempuan berjiki dekat kuburan, kita pergi. Itu dia. Ini semua gunakan sihir. Kenapa dia memang sihir yang cukup kuat? Dia bukan sihir biasa tu. Itu dalam kategori sihir ta'alluqul qalbi. Dia sihir dikategorikan ada 8 jenis. Sihir ta'alluqul qalbi, sihir sangkut hati, paut hati. Jadi mereka yang ikut itu, dia ajar dia sekali terus rasa rindu pada guru tu. Rindu, dan bukan sekadar saja mereka sanggup tinggalkan suami, tinggalkan anak,
sebagainya untuk berdamping dan sanggup tidur sama guru.